إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadapan saya ni semuanya tuan-tuan imam, tuan-tuan imam swasta. Alhamdulillah, sepanjang tempoh berlakunya kita berada dalam tempoh PKP ni, tuan-tuan semua diangkat darjat jadi imam semua. Alhamdulillah, kita bermula semalam di Selangor ni kita dibenarkan untuk bersolat ramailah datang. Sebelum ni dah ada pun, mungkin di peringkat ahli jawatankuasa saja ada 2-3 orang, tetapi bermula 3 Julai, bermula semalam kita surau jemaat di seluruh negeri Selangor boleh melaksanakan ibadah solat. Begitu juga dengan Masjid Qaryah dan juga surau yang lainlah. Kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita dapat kembali semula berada di surau tazkiyah kita dan kembali kita dapat sama-sama mengimarahkannya. Tapi inilah kita kata dalam suasana baru, normal baru yang kena terpaksa kita hadapi dalam tempoh waktu ini, sehinggalah negara kita ini diisytiharkan bebas daripada pandemik COVID-19. Ini kita tunggulah apa lagi pengumuman yang dibuat. Tuan-tuan para jemaah sekalian, dalam tempoh waktu berlakunya wabak ini, pandemik ini, semua masjid seluruh negara tutup kan. Kita pun paksa solat berjemaah bersama keluarga kita di rumah, sehingga kan solat sunat Idul Fitri baru ni pun tuan-tuan semua jadi khatib dengan macam-macam gaya lah dengan macam-macam style. Tapi Alhamdulillah, kita dapat laksanakan tugas kita sebagai ketua keluarga, memimpin keluarga kita. Dan ini suatu yang kita kata kita mendapat ilmu-ilmu baharu dalam tempoh waktu Allah Ta'ala uji kita dengan kejadian yang berlaku. Dalam tempoh masa yang sama juga dia menguji tahap kesabaran kita dalam kita menghadapi situasi ini. Di kalangan kita ada yang tak sabar nak pergi ke pasar raya, ada di kalangan kita tak sabar nak pergi ke masjid untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayang dalam tempoh berlakunya wabak ini, kami di agensi agama ni kita menerima pelbagai pandangan, sehinggalah orang marah sebab kenapa masjid tak buka, dan kenapa kami ada yang musafir, ada yang nak singgah semayang, sukar dan sebagainya. Inilah tuan-tuan suasana baharu yang terpaksa kita hadapi. Saya baru ni pun bila berlakunya COVID-19 tu duduk di kampung, dan kemudian bila kita boleh bergerak merentas negeri, kita musafir nak singgah semayang susah lah, masjid surau semua tutup kan. Tetapi oleh kerana kita telah diajar dalam agama bahawa ada kaedah-kaedah yang kita boleh guna pakai, jadi kita berhenti tempat mana-mana, kita sedia sejadah kita, tikar kita dan sebagainya. Walaupun pada waktu itu masjid surau semua tutup dan cuma ada tempat boleh masuk tandas saja, tapi kita tidak mengabaikan tugas dan tanggungjawab kita, sebab kita tahu apa yang dibenarkan, diizinkan oleh agama. Jadi Alhamdulillah, hal-hal sebegini dia menguji kita, dan sampailah pada satu peringkat
hari ni kita di Selangor, alhamdulillah, masjid surau semua telah dibuka. Kan, kalau sebelum ni saya tengok semua masjid surau dah kunci rapat pagar, tutup terus. Dah kadang-kadang kita nak singgah solat pun tak dapat kan. Tapi terpaksalah kita singgah mana-mana tempat. Kita kena standby sejadah sendiri, tikar sendiri. Yang penting ada air untuk ambil wuduk dan sembahyang. Yang penting solat kita tidak abaikan dan jangan tinggalkan sama sekali. Cuma di sinilah letaknya kita kata bagaimana kita Allah Ta'ala uji kita dan bagaimana kita menghadapi situasi yang berlaku. Sehinggalah pada hari ini juga tuan-tuan, kita berada dalam suasana nak solat Jumaat pun tak. Ada yang berkesempatan boleh datang sampai beratus-beratus panjang dah. Sampai ujung tutup sebab penuh kan. Berlaku di wilayah pun berlaku. Di Masjid Putra, di Masjid Tuanku Mizan pun begitu. Sehingga kan sampai satu peringkat kita yang bekerja ni nak pergi dah semayang masjid tak dapat balik semayang Zuhur kat pejabat. Nah, saya duduk di sebelah masjid besi pun kadang-kadang kalau kita terlewat pergi pintu dah tutup, tak boleh. Nah, jadi kita duduk sebelah pun semayang di pejabat kan. Inilah suasana baharu yang berlaku. Tetapi itu tidak menjadi alasan kepada kita untuk kita tidak pergi solat berjemaah dan solat Jumaat. Yang penting kita usaha dulu, kita pergi, kalau tak dapat macam mana. Nah, jadi alhamdulillah sekarang ni pun kita dah banyak tempat dah buka dan sebagainya, dan kita doalah, terus berdoa pada Allah Subhanahu taala tuan-tuan para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Taala angkat wabak ini sepenuhnya dan kita dapat kembali sebagaimana biasalah. Nah, kita pun tak tahulah dalam SOP Masjid Surau setakat ini di peringkat kami sendiri agensi agama, masih lagi kita maintain dengan SOP yang ada sekarang. Tapi mungkin selepas pada ni, kalau pihak KKM, pihak kerajaan kita mengumumkan bahawa negara kita bebas daripada COVID ini, mungkin kita akan kembali kepada kita sembahyang secara biasalah, rapat-rapat saf dan sebagainya lah. Cuma hari ini kita terpaksa menjarakkan saf kita. Tapi walaupun saf kita terjarak, jangan hati-hati kita ni juga terjarak. Kita takut kan, kita kata kalau sembahyang saf tak rapat menyebabkan kita ni mudah berselisih faham sama kita, apatah lagi dalam suasana sekarang ni. Tak, kita kata walaupun hari ni kita sembahyang dalam keadaan kita ada penjarakan sosialnya, tetapi hati-hati kita tetap rapat dan kita tetap mesra sesama kita umat Islam, insya-Allah. Baik, pada pagi ni saya ingat kita nak sambung semula lah. Kita pun dah terhenti kuliah. Saya pun tak ingat kuliah subuh tak akhir saya bila, bulan 2 ke bulan 3 sempat ke tak ingat. Tapi kita sambung semula apa yang telah kita bincang pada bulan-bulan yang sudah. Cuma saya difahamkan SOP kuliah ni 20 minit ya. Dia tetapkan tempoh waktu begitulah. Kita khutbah Jumaat pun sekarang ni, orang pergi solat Jumaat pun tak sempat nak terlelap time khutbah, cuma sempat terlelap time tunggu nak khutbah. Dah, kalau dulu kita pergi terlelap sebab time khutbah, sekarang ni tuan-tuan kita pergi masjid awal kan, jadi kita terlelap sebelum khutbah, dah terlelap dah. Bangun-bangun lepas selesai khutbah nak semayang baru jaga balik. Ini suasana baharu kita juga kan. Jadi nak sebutnya kita patuhlah khutbah pun pendek, kuliah pun dipendekkan dalam tempoh PKPP ini. Tak apalah, kita cuba patuh dan ikut SOP dan juga arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama. Ini menunjukkan bahawa kita taat dan patuh pada perintah daripada ulil amri kita lah. Baik, pada bulan yang sudah tu kita dah bincang dalam buku Al-Iman wal Hayah ini, kita menyebut tentang bagaimana kita mengingati akan kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan, banyak tak nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita? Betapa banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita, yang mana kita dapat merasai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka merasai nikmat yang Allah Taala berikan. Tapi bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka tak ada perasaan cukup dengan nikmat yang Allah Taala beri. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita cuba fikir balik, setakat nikmat yang Allah Taala beri pada kita ni, kita syukur ke tidak? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Antara nikmatnya apa dia? Pagi ni kita dapat solat subuh berjemaah. Semalam kita dapat solat Jumaat, lama dah tinggal Jumaat. Berapa belas minggu dah tak sembahyang Jumaat. Semalam baru dapat first time niti air mata.
Ya, ada orang tu sampai menitihan mata, lama dah aku tak Jumaat, semalam baru boleh Jumaat. Nah, kita yang dah pulang banyak kali dah solat Jumaat tak apalah kan. Nak sebutnya sampai orang merasa syukurnya pada Allah SWT, akhirnya dia dapat sujud sembah pada Allah di masjid dan surau. Sehinggalah dia merasai nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, walaupun dalam keadaan dan ketika dia diuji dengan wabak penyakit. Kita alhamdulillah tuan-tuan para jemaah sekalian, kita tidak diuji dengan penyakit yang ada, cuma kita tahu ada orang sakit. Jadi hal-hal sebegini juga menguji kita, bagaimana kita nak menyantuni orang yang ditimpa sakit, bagaimana kita nak mendoakan orang yang ditimpa sakit supaya diberikan kesembuhan. Bahkan kita juga minta doa dengan Allah supaya kita yang tak sakit ni kekal dalam keadaan sihat. Itu yang kita nak dan kita minta pada Allah. Selain daripada itu, orang yang beriman ini dia menyedari akan kurnia Allah kepada dia, walaupun nikmat itu sebesar biji zarah. Nak sebutnya bagaimana orang yang beriman ini dia merasai setiap nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Sehinggalah Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dalam surah Luqman ayat yang ke-20, Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, tiadakah kamu perhatikan, alam tarau annallah, tidakkah kita perhati. Ayat Quran ni tuan-tuan, dia datang dalam keadaan seolah-olah berdialog dengan kita, supaya kita memikirkan, supaya kita lihat apa yang ada di sekeliling kita. Tak tengok, kita tak tengok ke? Kita ada mata, alhamdulillah kita yang ada di surau ini semua mata ada dan boleh melihat. Walaupun ada juga di kalangan saudara kita yang ada mata tapi tak boleh melihat, tetapi dia boleh mendengar. Nak sebutnya ialah, tidakkah kita melihat, kita perhatikan, kita yang ada mata panca indera yang sihat ini, para jemaah sekalian, guna mata kita nak lihat apa yang ada di sekeliling kita, bahawa Allah telah mengadakan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita boleh lihat apa yang ada di atas langit, apa yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kamu kurnianya zahir dan batin. Allah Ta'ala cukupkan keperluan kita dengan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, Allah Ta'ala cukupkan hal itu untuk kita guna. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat yang lain dalam suratul Jathiyah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi biamrihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah yang menjadikan lautan untuk kamu supaya kapal berlayar di atasnya dengan perintah Allah, dan supaya kamu dapat mencari kurnia Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. Allah Ta'ala hamparkan kepada kita lautan. Tuan-tuan, lautan tu kita guna untuk apa? Kita nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Kita boleh berlayar dengan lautan yang Allah Ta'ala sediakan. Dengan lautan yang ada terhampar di hadapan kita, kita dapat mencari rezeki. Nelayan laut dalam ke, laut yang tidak dalam ke, mereka keluar ke laut, mereka dapat mencari rezeki. Dan kita yang tak pergi ke laut pun, alhamdulillah boleh makan ikan segar-segar daripada laut. Nak sebutnya Allah Ta'ala sediakan kepada kita lautan yang luas itu, tempat kita nak cari rezeki ataupun tempat kita nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Dan baru-baru ni pun kita dengar berita juga, berita sedih. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang pergi ke laut. Yalah, sekarang ni kalau di sebelah pantai timur ni, sekarang ni musim-musim candak sotong. Kaki pancing dan sebagainya suka pergi kan. Baru-baru ni kita dengar berita ada kapal yang ditimpa musibah, karam, tenggelam kapal tu. Ada yang meninggal. Daripada 20 orang tu, ada 8 orang lebih kurang meninggal, dan disebutkan bahawa ada juga yang masih hilang, yang pihak berkuasa masih lagi mencari mayat yang hilang itu. Apapun, inilah kita nak sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan kepada kita laut yang terbentang luas itu, maka di sana kita dapat mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk tujuan apa? Supaya kita berfikir, wala'allakum tashkurun. Akhir sekali Allah Ta'ala nak kita jadi apa? Kita menjadi hamba yang bersyukur.
Kita bersyukur tak dengan nikmat yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Kita tengok laut, tengok macam tu saja. Mungkin kita kalau kita ni bukan nelayan, kita tengok laut sebab kita nak pergi berkelah, kan? Kita pergi berkelah, kita nak pergi piknik dengan family kita di hujung minggu umpamanya, kan? Tapi bagi orang yang mencari rezeki, lautan itu tempat dia mencari rezeki, dan lautan itulah tempat dia dapat menyara keluarga dia dan sebagainya. Akhir sekali, nak kita ni jadi apa? Supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Wala'allakum tashkurun. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Dan Allah Ta'ala mengadakan untuk kamu apa yang ada di langit dan di bumi. Banyak kali Allah Ta'ala ulang pada kita. Bila kita baca Quran, tuan-tuan, kita akan jumpa dengan perkataan as-samawat, dan juga kita akan jumpa dengan perkataan al-ard. Bumi, langit, langit, bumi. Dua kalimah ini bila kita bertemu nak sebutkan bahawa banyaknya nikmat, banyaknya perkara yang Allah Ta'ala jadikan, yang Allah Ta'ala ciptakan untuk memudahkan urusan kita manusia. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tetapi siapa orang yang boleh ambil pengajaran daripada apa yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ni, yang Allah Ta'ala cipta di langit? Kata Allah, bagi benda ni akan menjadi keterangan bagi kaum yang berfikir. Liqaumin yatafakkarun. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, pastikan diri kita ini termasuk dalam golongan ini. Boleh tak? Kita letak mindset kita, aku ni kena jadi orang yang duduk dalam kelompok dan golongan yang Allah Ta'ala sebut liqaumin yatafakkarun. Segala benda yang ada di langit di bumi, kita lihat, kita fikir, dan kita menjadi manusia yang taat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, tuan-tuan, kita bertemulah dengan ayat mana pun, kita baca surah Luqman ayat 20, kita baca suratul Jasiyah ayat 12 hingga 13 ini, kalau kita tidak mengambil pengajaran daripada ayat-ayat ini, maka tak ada makna. Sebab itu kita nak, bila kita baca Quran, kita memahami kalimah yang kita baca. Alhamdulillah, hari ini kita banyak kemudahan-kemudahan yang disediakan. Hari ini Al-Quran yang ada terjemahan banyak. Kebanyakan Al-Quran yang ada di pasaran hari ini pun semua Quran yang disertakan dengan terjemahan. Memang kita kejar lah nak baca Quran ni, kalau boleh sebulan nak khatam 30 juzuk. Kita baca sekali selepas solat fardu, kita baca 4 muka surat, lebih kurang 2 helai. Sebab apa? Kita nak kejar biar sebulan tu kita boleh khatam sekali. Kita boleh khatam setiap hari, khatam 1 juzuk setiap hari. Sebulan kita boleh khatam 30 juzuk. Bagus kita baca Quran gitu, tapi dalam masa yang sama juga kita kena cari ruang supaya bila kita baca Quran ni, kita nak memahami apa ayat-ayat Quran ini sebut kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi para jemaah sekalian dalam ayat yang lain, dalam surah Yasin ayat yang ke-33 hingga 36. Surah Yasin ni kita selalu baca lah, baca malam Jumaat. Dia di tempat kita ni dia jadi kita dah biasa bila malam Jumaat kita baca surah Yasin. Tak apalah kita kata baca Yasin, nak baca Al-Kahfi pun baca. Yang jangan jadinya tak baca dua-dua, Kahfi tak baca, Yasin pun tak baca. Baca Yasin takut jadi bid'ah, tak nak baca. Kahfi pun tak baca juga. Paling-paling tidak kita bacalah. Tak mampu nak baca Al-Kahfi, kita baca surah Yasin. Tak boleh nak baca surah Yasin, tak boleh, Kahfi pun tak boleh, bacalah surah Al-Kautsar pun. Yang penting kita baca Quran. Baik, dalam surah Yasin ayat yang kedua 33 hingga 36 ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yash'urun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dalam surah Yasin ini Allah Ta'ala sebut kepada kita, dan sebagai keterangan untuk mereka ialah bumi yang mati. Wa ayatul lahumul ardul maitah, bumi ini mati. Ahyainaha, Allah Ta'ala hidupkan, kami hidupkan dan kami keluarkan daripadanya. Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, daripada bumi itu Allah Ta'ala hidupkan dia dengan mengeluarkan ada tanam-tanaman, dan sebahagiannya mereka makan, kita makan. Jadi Allah Ta'ala jadikan bumi tempat kita pijak ni boleh keluarkan tumbuh-tumbuhan, tanaman yang mana di sebahagian daripadanya kita boleh makan.
Ada sebahagian tak boleh makan. Ada benda yang kita boleh makan, ada benda yang kita tidak boleh makan. Tak boleh makan tu mungkin sebab boleh menyebabkan keracunan ataupun mudarat, ataupun kita sebut dalam bab soal makan minum ni pun ada yang halal dan juga ada yang haram. Dan kami adakan, Allah jadikan juga, adakan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan dalamnya buah mata air. Maka di sana adalah tumbuh-tumbuhan yang cuma dalam Al-Quran ini kadang-kadang disebut secara khususnya buah-buah tertentu. Biasa sebut tentang nakhil, sebut tentang anab dan sebagainya. Nak sebutkan bahawa ini kita kata sebab ini di antara buah-buah yang kita biasa sebutlah, dan kalau kita pergi ke tanah suci Mekah pun kita cari buah-buah ini untuk kita makan. Baik, supaya mereka dapat memakan buahnya. Semua itu bukanlah usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur? Tuan-tuan, rupa-rupanya bila kita fikir-fikir balik, bila kita temu dengan ayat ini, siapakah yang boleh menyuburkan tanaman yang kita tanam? Pokok bunga kita tanam, siapa yang boleh menyebabkan pokok bunga itu keluar bunga? Kita tanam pokok buah, siapa yang boleh menyebabkan pokok buah yang kita tanam itu berbuah? Tidak lain dan tidak bukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Allah Taala sebut wa ma amilathu aidihim. Bukan sebab tangan-tangan mereka, dah kita usahalah, kita tanam, kita cari baja dan sebagainya, tetapi yang menumbuhkan, mengeluarkan buah siapa? Kita kena yakin bahawa yang menumbuhkan, yang mengeluarkan buah itu ialah dengan izin daripada Allah SWT. Tuan-tuan tengok, sekarang ni musim kita makan durian, banyak durian. Durian kampung ada durian kampung murah sikit lah, RM12 sekilo, RM10 sekilo. Kalau masuk kebun sendiri murah lagi. Kalau nak makan musaking mahal sikit lah, RM60 sekilo. IOI RM35 sekilo. Kalau pergi Melaka dapat RM25 sekilo. Ada orang tu dia tanam pokok durian, sama je, baja sama, tanah pun sama, tapi ada pokok jadi, ada pokok tak menjadi, kan? Saya bertanya juga, ada setengah orang yang ada kebun, dia kata tahun ni tak menjadi, tahun lepas menjadi, tapi cara dia urus sama je, tapi ada ketikanya menjadi atau tak menjadi. Siapa yang menentukan jadi tak jadi? Maka kita balik semula kepada wa ma amilathu aidihim. Bukan kita yang menjadikan benda tu, yang menyebabkan pokok tu boleh berbuah subur, pokok bunga boleh mengeluarkan bunga. Semuanya itu adalah dengan izin daripada Allah SWT. Afala yashkurun, maka kenapa kamu tidak bersyukur? Jadi sekali lagi kita ditempelak. Kenapa kita tak mengambil istifadah daripada ayat ini, bahawa yang boleh menyuburkan tanaman yang kita makan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan semua yang ditumbuhkan di bumi ini berpasang-pasangan, dan juga diri mereka sendiri dan apa-apa yang mereka tidak ketahui. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini maha suci Allah. Allah Taala ciptakan makhluk dia di atas muka bumi ini ada pasangan. Tuan-tuan, kalau tanam pokok salak, dia kena kacuk antara pokok jantan dengan betina. Dah ada orang cerita lah, saya tak tahu. Pak Mun tua saya cerita dulu dia pernah tanam pokok salak dalam kawasan rumah. Pokok salak tak buah. Rupa-rupanya pokok salak ni dia kena buat kena ada proses juga persenyawaan rupanya di antara pokok jantan dengan betina baru buah. Jadi nak sebutnya Allah Taala cipta makhluk dia ni ada berpasangan-pasangan macam kita lah. Kita orang lelaki dengan orang perempuan. Kalau lelaki kahwin sama lelaki boleh beranak? Tak boleh. Orang perempuan kahwin sama orang perempuan boleh beranak? Tak boleh. Dengan negara kita orang tak buat begitu, tapi negara luar, negara barat ada yang boleh. Dia boleh kahwin lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Sebab kita di Malaysia ni kita tak buat benda-benda begitu. Jadi Allah Taala cipta makhluk-makhluk ni ada pasangan masing-masing, berpasang-pasangan supaya disuburkan, supaya dengan sebab itu maka berkembang biak dan sebagainya. Maka dengan berakhirnya ayat daripada surah Yasin itu, kita ambil pengajaran daripada surah ini, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai pengajaran kepada kita semua. Jadi tuan-tuan para jemaah sekalian, oleh kerana kita kena patuh dan taat pada SOP yang ada, masa 20 minit pun tak cukup. Jadi mudah-mudahanlah daripada 4 ayat yang saya sebutkan tadi,
daripada surah Luqman ayat yang ke-20, suratul Jasiyah ayat 12 hingga 13, dan juga daripada surah Yasin ayat 33 hingga 36. Dia menjadi pedoman kepada kita untuk kita ini menjadi hamba Allah yang bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.